Rakyat Malaysia yang dikasihi, pada malam ini saya berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bagi pihak diri saya selaku Ketua Kerajaan dan bagi pihak rakan-rakan dalam Jemaah Menteri bagi membentangkan hasil perkembangan prakarsa Program Transformasi Kerajaan atau GTP dan Program Transformasi Ekonomi atau ETP. Kedua-dua prakarsa bermula masing-masing pada tahun 2010 dan 2011 adalah bersama-sama dengan Program Transformasi Politik atau PTP. Ia membentuk dasar dan program transformasi sosial atau PTS, membentuk dasar transformasi nasional bagi memacu Malaysia ke arah pencapaian wawasan kebangsaan, menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Alhamdulillah, suka saya melaporkan kepada rakyat Malaysia bahawa dengan berkat kerjasama dan usaha gigih semua pihak, sama ada rakyat terbanyak, pihak swasta, penjawat awam maupun anggota pentadbiran, sebahagian besar matlamat yang telah dirancang berjaya dicapai. Kesannya, taraf dan kualiti hidup rakyat semakin baik. Ekonomi negara semakin makmur, manakala keadaan kewangan kerajaan terus bugar. Perancangan dan pelaksanaan ETP dan GTP bukan sahaja membuktikan iltizam kerajaan terhadap falsafah pemandu negara, satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Tetapi ia juga merupakan eksperimen paling berani yang pernah dilaksanakan oleh mana-mana kerajaan di dunia dalam mengamalkan prinsip ketelusan dan kepertanggungjawaban. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat terbanyak serta semua pihak yang berkepentingan boleh melalui proses perundingan dibuat menyumbang melalui makmal-makmal yang diadakan dalam proses pembentukan GTP dan ETP. Mereka juga mampu menilai pencapaian kedua-dua prakarsa ini melalui laporan tahunan dan laporan berkala yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana rojak kependekan ini mampu menyentuh kehidupan kita? GTP, ETP, NKRA, NKEA, PPP. Apa hubung kaitnya dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jawapannya ialah semuanya dirangka serta digubal bagi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia secara terancang. Sesungguhnya lagi, semua prakarsa ini tidak lain dan tidak bukan ialah langkah kerajaan untuk membolehkan setiap rakyat Malaysia mendapat akses kepada yang terbaik dalam kehidupan. Pekerjaan dengan pendapatan yang setimpal, di mana semakin tinggi kemahiran dan kepakaran yang dimiliki, semakin tinggi pula ganjarannya. Pendidikan yang bermutu bermula dari prasekolah lagi untuk mengoptimalkan potensi diri, perkhidmatan kesihatan yang terbaik, prasarana awam yang mencukupi dan pemilikan rumah yang selesa serta berkemampuan untuk berlindung dan membesar anak-anak. Jelasnya kerajaan ini ialah kerajaan yang bertanggungjawab. Kerajaan ini ialah kerajaan yang menepati janji. Kerajaan ini ialah kerajaan yang meletakkan maslahah serta kesejahteraan rakyat di atas segala-galanya. Sebab itulah sebelum berjanji kepada rakyat, kita telah mengkaji. Pertamanya, adakah janji yang diberikan kepada rakyat itu akan mendatangkan faedah atau tidak, dan tidak memudaratkan, sama ada untuk jangka pendek, sederhana atau panjang. Keduanya, adakah janji yang dibuat tersebut mampu untuk kita tunaikan, bukannya janji sekadar janji.
Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, rakyat teramailah yang menentukan parti mana yang dipercayai untuk membentuk sebuah kerajaan. Realitinya bukan semua kerajaan sama berkemampuan. Ya betul, jangkaan oleh rakyat kepada setiap kerajaan sama. Namun prestasi setiap kerajaan adalah berbeza. Pastinya ada kerajaan yang berkesan dan ada kerajaan yang lemah serta gagal menunaikan amanah yang diberi. Sebab itulah ada negara yang berjaya meningkatkan taraf daripada status mundur kepada status membangun dan kemudiannya maju. Ada negara pula tidak berubah statusnya, terus terperangkap sama ada dalam kemunduran atau membangun. Apa yang lebih teruk, ada juga negara bersifat regresif hingga jatuh tarafnya daripada negara membangun menjadi negara mundur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita amat bersyukur bahawa Malaysia hari ini ialah manifestasi sebuah negara yang berjaya. Hasil perancangan teliti dan rapi serta pelaksanaan dasar-dasar pembangunan berkesan, Malaysia telah berubah daripada status negara pertanian berpendapatan rendah kepada sebuah negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi. Ternyata kita ialah bukti. Kita adalah contoh sebuah negara yang amat progresif. Semenjak kemerdekaan dan pada dekad-dekad awal, kerajaan telah menjadikan agenda membasmi kemiskinan, reformasi tanah, keadilan sosial, meningkatkan akses kepada setiap tahap pendidikan, perkhidmatan kesihatan untuk semua dan penjanaan kekayaan nasional sebagai agenda negara. Dalam aspek ini, hasil kejayaan negara boleh disaksikan daripada peningkatan pendapatan negara kasar atau PNK per kapita daripada $257 Amerika pada tahun 1957 kepada $9,970 Amerika pada tahun 2012. Ini merupakan peningkatan hampir 4,000% dalam tempoh lebih 5 dekad. Peningkatan taraf hidup ini diperjelaskan lagi melalui angka-angka hasil daripada penyiasatan pendapatan isi rumah. PPIR 2012 menunjukkan bahawa isi rumah bulanan purata Malaysia meningkat daripada RM4,025 pada tahun 2009 kepada RM5,000 pada tahun 2012. Ini adalah peningkatan lebih daripada 1,200% sejak penyiasatan pendapatan isi rumah dimulakan pada tahun 1974. Manakala kadar kemiskinan pula terus menurun daripada lebih 60% pada awal kemerdekaan kepada 1.7% pada tahun 2012. Jurang pendapatan di kalangan rakyat Malaysia juga bertambah baik dengan kadar perkali Gini menurun kepada 0.431 pada tahun 2012. Kadar inflasi negara juga kekal berada di paras yang rendah iaitu 1.2% pada Disember 2012. Kadar ini adalah antara yang terendah di rantau ini. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, setelah 3 tahun kerajaan memulakan inisiatif GTP, maka pada kesempatan ini saya ingin melaporkan pencapaian-pencapaian yang berjaya dizahirkan di bawah 7 bidang-bidang keberhasilan utama
seperti berikut. Pertama, NKRA menangani kos sara hidup rakyat yang diperkenalkan telah berjaya membawa manfaat kepada kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah. Di bawah NKRA ini, kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif. Antaranya, pertama, dalam rangka memastikan subsidi benar-benar memanfaatkan kumpulan sasar, kerajaan telah mengambil keputusan untuk melanjutkan program Bantuan Rakyat Satu Malaysia dan memperluas lagi skop program ini kepada individu bujang. Ini melibatkan peruntukan sejumlah lebih 2.34 bilion ringgit dan memberi manfaat kepada lebih 6 juta rakyat Malaysia. Pemberian bantuan persekolahan RM100 atau voucher sekolah Satu Malaysia kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah sejumlah RM524 juta telah diperuntukkan dan usaha ini memberi manfaat kepada lebih 5.24 juta murid. Bagi pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian di peringkat tinggi, di universiti serta kolej pula, pemberian RM250 sebagai voucher buku Satu Malaysia memanfaatkan seramai lebih 390,000 pelajar dengan peruntukan lebih RM97.5 juta. Sebagai bukti keprihatinan terhadap permasalahan rakyat dalam menanggung kos kehidupan seharian yang semakin meningkat, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM37.8 bilion bagi membiayai pelbagai bentuk pemberian, di mana sebanyak RM22.3 bilion adalah untuk subsidi, RM873.5 juta untuk insentif dan RM14.6 bilion bagi bantuan. Di samping itu, melalui inisiatif jenama Satu Malaysia, rakyat kini mempunyai alternatif dalam mendapatkan barangan keperluan harian dan perkhidmatan dengan kos yang secara puratanya 20 hingga 40% lebih rendah daripada harga pasaran. Melalui inisiatif ini, kerajaan telah memperluaskan lagi pembukaan kedai rakyat Satu Malaysia menjadikan 85 buah semuanya. Sejumlah 168 klinik Satu Malaysia pula sedang memberi rawatan kepada lebih 6 juta rakyat Malaysia dengan kos hanya RM1. Selain itu, kita juga sedang melaksanakan inisiatif-inisiatif kedai buku Satu Malaysia, kedai kain Satu Malaysia, projek perumahan Satu Malaysia atau Prima, bantuan tayar Satu Malaysia, kebajikan rakyat Satu Malaysia atau Karisma, serta menu rakyat Satu Malaysia dan lain-lain lagi produk Satu Malaysia. Saudara dan saudari, sesungguhnya dan sememangnya segala ikhtiar ini dan semua yang dilakukan ini demi kepentingan serta kesejahteraan segenap rakyat Malaysia tercinta.